Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah. Saya jemput Yang Berhormat Taiping. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Puan Timbalan Speaker, apabila kita berbincang berkenaan dengan kedudukan kewangan dan prestasi LTAT ini, memang kita tidak boleh lari daripada prestasi pelaburan dan pentadbiran akibat daripada pengurusan oleh kumpulan Bostek. Dan kita sekian maklum LTAT memegang lebih kurang 60% saham dalam Bostek Holding Berhad, di mana Bostek Holding Berhad merupakan pemilik bagi sektor-sektor termasuk pelaburan, antara lain penanaman, farma, hartanah, industri dan sebagainya. Pada tahun lepas, apabila PAC mengadakan prosiding berkenaan dengan perolehan kapal LCS, saya masih ingat dalam laporan itu ada dinyatakan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif LTAT, Datuk Ahmad Nazim, pernah menyatakan bahawa sekiranya situasi hutang ini berlarutan, ia akan mendedahkan kumpulan Bostek kepada satu cross default loan yang selanjutnya mendedahkan Bostek Group tergelincir ke dalam status PN17. Jika ini berlaku, LTAT sendiri menjangka ada potential wiping up of about 2.1 billion of the pension money at LTAT. Dan sepanjang masa ini, Puan Timbalan Dipertua, LTAT bergantung kepada aktiviti pelaburan yang dilakukan secara komersial dan hasil daripada pelaburan ini dipulangkan kepada pencarum. Namun demikian, cabaran di hadapan kita adalah apakah rancangan kita dalam memastikan LTAT dapat memastikan kawat dividen adalah kekal konsisten dan dapat memastikan kestabilan dana dan pulangan pelaburan yang mampan. Kita telah dengar sebentar tadi berkenaan dengan keperluan LTAT supaya tidak lagi memegang aset tetapi balik kepada tumpuan untuk fokus ke dalam pelaburan. Tetapi apabila kita dengar berkenaan dengan penamatan Strategic Collaboration Agreement antara LTAT, Bostek dengan KLK, maka itu membawa satu persoalan selanjutnya. Apakah rasional ataupun apakah alasan berkenaan dengan penamatan tersebut? Kita sekian maklum bahawa sebelum pengumuman dibuat untuk Collaboration Agreement ini, sebelum ini Menteri ada menyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa sebelum perjanjian dimaterai dengan KLK, telah pun dibuka kepada syarikat-syarikat yang lain, termasuklah FGV Berhad, termasuklah Saim Tabi dan sebagainya. Dan pada akhirnya pihak LTAT dan Bostek bersetuju untuk memasuki SCA ini dengan KLK. Dan sekarang tiba-tiba ia telah pun dibatalkan, dan pada masa yang sama apabila kita kata LTAT tidak lagi hendak memegang aset, tetapi di sini LTAT pula hendak mengambil alih B-Plan ini. So mungkin suatu penjelasan yang lebih berlanjut perlu diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Dan di sini apabila kita berbincang dengan kumpulan Bostek, kumpulan Bostek sepanjang masa ini bukan tidak mempunyai peluang perniagaan. Kumpulan Bostek telah diberikan peluang perniagaan yang secukupnya. LTAT perlu mengambil tindakan terhadap mereka yang seharusnya bertanggungjawab dalam membawa kepada pengurusan syarikat yang begitu bermasalah. Saya bagi contoh dua. Nombor satu, semasa pandemik COVID-19, farma niaga yang dimiliki oleh kumpulan Bostek telah menjadi pengedar tunggal dalam vaksin Sinovac yang merupakan vaksin kedua paling banyak digunakan pakai selepas vaksin Pfizer. Pada mulanya, apabila vaksin Sinovac dijual di dalam private vaccine market, harga yang dijual adalah begitu tinggi, rakyat pun amat tidak berpuas hati, dan harga yang dijual itu adalah begitu tinggi berbanding dengan kos vaksin sebenar. Ada yang dijual dengan harga lebih daripada RM350 untuk 2 dos. Jauh lebih tinggi daripada harga kos yang diberitahu kepada kita pada ketika itu. Daripada rekod, lebih daripada 2.2 juta dos Sinovac telah dijual sebelum harga siling ditetapkan oleh kerajaan. Sudah tentunya farma niaga memperolehi keuntungan tinggi dalam penjualan vaksin Sinovac pada ketika itu. Persoalannya adalah kenapa ia akan mencatatkan satu kerugian paling besar dalam sejarah pada tahun 2022 dengan satu kerugian bersih sebanyak RM607 juta. Nombor dua, isu pemerolehan LCS. BNS diberikan kontrak yang paling besar dalam sejarah pemerolehan MINDEF, bernilai 9 bilion. Dan kenapakah pada akhirnya BNS terlibat dalam suatu pentadbiran dan pengurusan yang begitu bermasalah sampailah gagal untuk memenuhi tanggungjawabnya. So dengan itu saya berharap bahawa pihak
kerajaan dapat memberikan penjelasan lanjut kepada isu-isu yang terbangkit dan kita sama-sama berharap bahawa LTHT pada suatu hari nanti dapat memastikan satu pengurusan dan pentadbiran yang lebih baik untuk menjamin wang bersaraan prajurit-prajurit kita adalah terjamin. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Taiping. Saya jemput Yang Berhormat Machang.